Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan seringkali melaungkan seruan perpaduan parti-parti tempatan di Sabah atas nama hak dan maruah rakyat Sabah. Bunyinya macam mulia. Tetapi persoalannya, adakah ini benar-benar perjuangan untuk rakyat ataupun hanyalah talian hayat politik terakhir beliau untuk terus kekal relevan? Mari kita coba teliti. Seruan Dr. Jeffrey ini datang pada saat pengaruh politiknya berada di tahap yang paling lemah. Selama hampir 5 tahun beliau duduk dalam kerajaan GRS sebagai timbalan ketua menteri, rakyat Sabah mengharapkan pembubaran yang besar. Tetapi apa yang berlaku? Kita lihat isu-isu besar macam kegagalan memperjuangkan pelaksanaan sebenar Malaysian Agreement 1963 ataupun yang kita panggil sebagai MA63. Masalah integriti pentadbiran negeri, malah tuduhan-tuduhan rasuah yang merosakkan kepercayaan rakyat. Janji demi janji yang kononnya mahu menegakkan hak Sabah akhirnya hilang begitu sahaja. Dan sekarang apabila arus politik sudah berpaling, apabila GRS sendiri semakin hilang sokongan, barulah Dr. Jeffrey mahu kembali kepada slogan keramat Sabah for Sabahans. Tetapi ramai orang Sabah masih lagi ingat. Slogan yang sama inilah yang beliau pernah khianati pada tahun 2018. Masa itu Warisan dan Barisan Nasional masing-masing ada 29 kerusi selepas PRN. Kalau betullah beliau pegang prinsip Sabah for Sabahans, sudah tentu beliau akan menyokong Warisan sebagai sebuah parti tempatan untuk membuat kerajaan pada masa itu. Tetapi apa pilihan yang dibuat? Dr. Jeffrey Kitingan memilih untuk berpaling dan menyokong Barisan Nasional Parti Malaya. Keputusan itu menggagalkan peluang Sabah untuk benar-benar diperintah oleh parti tempatan. Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pun pernah mengingatkan perkara ini. Kata beliau, kalau betullah Sabah for Sabahans, Dr. Jeffrey sepatutnya memilih Warisan dan bukannya Barisan Nasional. Tetapi hakikatnya lain. Jadi apabila hari ini beliau bercakap lagi tentang perpaduan parti tempatan, ramai yang melihat ia bukanlah perjuangan yang tulen, tetapi lebih kepada langkah politik untuk menyelamatkan diri. Lebih parah lagi, Dr. Jeffrey kini berdepan krisis dalaman. Bayangkan, 5 orang adun daripada partinya sendiri STAR meninggalkan beliau untuk menyertai GRS. Ini bukanlah pengkhianatan kecil. Ini adalah tanda jelas bahwa orang dalam parti pun sudah hilang kepercayaan kepada kepimpinan beliau. Kalau orang terdekat pun sudah lari, apa lagi yang tinggal? Bagaimana mahu meyakinkan rakyat sedangkan pengikut sendiri pun sudah berpaling? Nah, dan disinilah timbul satu lagi persoalan yang penting. Adakah perpaduan yang beliau laungkan ini benar-benar berasaskan prinsip ataupun hanya kerana beliau semakin terdesak? Kita kena ingat, perpaduan sejati tidak boleh lahir daripada rasa takut kehilangan kuasa. Ia mesti lahir daripada integriti, kebertanggungjawaban dan juga prinsip. Kalau tidak, ia hanyalah pakatan sementara yang akhirnya akan roboh semula. Di pihak Warisan pula, ramai pemerhati menegaskan parti itu tidak boleh terperangkap dengan permainan politik sebegini. Sebagai parti pembangkang yang konsisten dengan agenda reformasi, Warisan perlu berhati-hati. Kalau mereka ikut serta dalam gabungan yang dipimpin oleh seorang yang rekodnya penuh dengan pengkhianatan politik, bukankah itu hanya akan mengelirukan pengundi? Bukankah ia akan merosakkan kredibiliti moral yang mereka cuba jaga selama ini? Kalau kita imbas balik sejarah politik Sabah, permainan lompat parti dan pengkhianatan prinsip sudah berulang-ulang kali, terlalu banyak kali. Rakyat sudah penat dengan skrip yang sama. Mereka mahu melihat kepimpinan yang benar-benar berjuang untuk hak negeri dan bukan sekadar menggunakan slogan untuk kepentingan diri.
Dan disinilah timbul persoalan kontroversi yang saya mau lontarkan kepada Anda semua. Benarkah seruan perpaduan Dr. Jeffrey ini ikhlas demi rakyat Sabah? Ataupun akhirnya ia hanyalah percubaan terakhir beliau untuk kekal dalam peta politik Sabah? Kalau warisan memilih untuk menyertai perpaduan ini, adakah mereka akan dianggap sebagai pengkhianatan prinsip ataupun strategi politik yang bijak? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih sudi memberi peluang kepada seorang pemimpin yang rekodnya sudah tercalar sebegitu dalam? Persoalan ini sangat penting karena ia menentukan hala tuju politik Sabah menjelang pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi. Adakah kita akan melihat kebangkitan semula Pakatan Sabah for Sabahans yang tulen atau sekadar kitar semula Pakatan lama yang sudah ditolak rakyat? Jangan lupa, politik Sabah sering menjadi medan eksperimen untuk kuasa-kuasa besar dari Malaya. Apa saja keputusan yang dibuat di sini akan memberikan kesan kepada seluruh lanskap politik Malaysia. Kalau perpaduan ini benar-benar menjadi, ia boleh mencabar dominasi parti-parti dari Malaya. Tetapi, kalau ia gagal, ia hanyalah akan mengukuhkan persepsi bahwa politik Sabah tidak pernah matang dan sentiasa dipenuhi pengkhianatan. Jadi saya mau tanya kepada Anda semua, kalau Anda jadi warisan, adakah Anda akan percaya pada seruan perpaduan ini? Ataupun lebih baik biarkan Dr. Jeffrey dengan agenda terakhirnya dan terus fokus untuk membina kekuatan sendiri? Inilah dilema besar politik Sabah hari ini. Sama ada kita akan melihat satu perubahan yang tulen ataupun sekadar pusingan ulangan daripada drama yang lama. Dan yang pasti rakyat Sabah sedang memerhati dengan penuh skeptikal. Baiklah kawan-kawan, kalau Anda rasa cerita ini penting, jangan lupa untuk tinggalkan komen serta pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah. Patutkah warisan menyambut seruan ini ataupun biarkan sajalah Dr. Jeffrey terkapai-kapai sendirian? Coba nyatakan jawaban Anda ataupun pandangan Anda di ruangan komen. Baiklah kawan-kawan, sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini supaya lebih ramai orang Sabah akan dapat buka mata mereka. Dan jangan juga lupa untuk subscribe Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan politik yang kontroversi. Karena pada akhirnya, politik Sabah bukan sekadar tentang siapa yang jadi ketua menteri, tetapi tentang masa depan sebuah negeri yang sudah lama menunggu janji ditepati. Soalannya sekarang, adakah kita akan terus ditipu dengan slogan ataupun berani menuntut perpaduan yang benar-benar ikhlas? Itulah sebenarnya persoalan yang kita semua perlu pikirkan. Salam sejahtera semua dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian sahaja semua. Terima kasih semua.